peserta urus dia lah program diskusi pada pagi ini. Yang dihormati lagi diraikan penceramah undangan kita untuk diskusi Ilim Kampus Jelebu pada pagi ini Al-Fadil Ustaz Najmuddin bin Abdul Karim. Ahlan wa sahlan Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau merupakan Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Juga kalau untuk pengetahuan tuan-tuan mungkin tuan-tuan dan puan kenal lah Ustaz Din ni. Mantan pengarah kampus Ilim Jelebu juga satu ketika dulu. Seterusnya muslimin muslimat para peserta diskusi di alam maya, di YouTube channel, di Facebook kita pada pagi yang barakah ini, uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat pagi ini bersama-sama dengan penceramah undangan kita Al-Fadil Ustaz Najmuddin. Cerita tentang fatwa dan cabaran semasa, Ustaz ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi ini memang orang yang kira kata sajak lah untuk bercerita dengan kita pagi ni, cerita tentang fatwa ni. Sebab dia dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi fatwa dan cabaran semasa, saya ingat banyak yang perlu dikupas, yang nak dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz bersama dengan kita pada pagi ini. Sebelum itu saya juga mohon maaf kepada semua peserta kerana kita lewatkan sedikit memulakan majlis pada pagi ini. Al-maklum penceramah kita saya maklumkan tadi ada mesyuarat. Jadi kita mulakan pada pukul 10.30 hingga pukul 12.30 hari. Dan saya sempat bincang dengan penceramah tadi, untuk tuan-tuan dan puan kalau ada pertanyaan boleh tanya terus kepada penceramah. Nak angkat tangan, nak tanya ke, nak tekskan sebelah kiri kanan ni ke, tafaddal mashkura, tak ada masalah. Kita sembang-sembang santai je pagi ni Ustaz ya. Ya, betul, insyaAllah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh ta'zim menjemput Al-Fadil Ustaz Najmuddin Abdul Karim untuk berkongsi dengan kita pada pagi ini cerita tentang fatwa dan cabaran semasa. Fala tafaddal mashkura, dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Syahrizan, seterusnya kepada pengarah Ilim Kampus Jelebu, sahabat-sahabat lama di Ilim Kampus Jelebu, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Moga-moga perbincangan kita akan dapat sikit sebanyaklah manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Ya, jadi tajuk ini sebenarnya saya pernah bentangkan kepada pelajar-pelajar master College Universiti Islam Selangor dulu. Tapi bila nak bentang kepada awam, maka saya kena ubah sikitlah beberapa isu, khususnya yang berkait dengan undang-undang tu saya tak sentuh sangatlah. Ya, kita akan sentuh perkara yang menyangkut dengan persoalan masyarakat. Ya, persoalan kita semualah insya-Allah. Baik. Mana yang terjawab, terjawablah. Mana yang saya pun tak tahu, maka kita kena holkan dulu, tanya pada pihak yang lebih arif insya-Allah. Baik. Yang kedua saya nak sebutkan di sini seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Syahrizan sebentar tadi, saya santai-santai saja. Kita jangan stres-stres sangat walaupun tajuk berat. Ya, tajuk berat sebenarnya tak ada masalah. Kita boleh ringan-ringankan dia. Terpulang kepada tata cara penceramah tu sebenarnya, tajuk bagilah apa pun, tak ada masalah. Okey, cuma saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat bahawa saya ni santai-santai saja. Kalau ada persoalan, kita tak perlu tunggu sampai kita berhenti 11.30 untuk kita adakan sesi soal jawab, tak perlu. Kalau ada je persoalan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh terus masukkan dekat in-call message kat box kat tepi tu, kotak kat tepi tu. Boleh tulis je kat situ, insya-Allah saya respon terus. Kalau saya mampulah, kalau saya tak mampu, saya kata yang ini bukan bidang saya, tak boleh nak jawab, kita holdkan dululah. Ya, baik. Yang kedua, kalau macam Ustaz Syahrizan sebut tadi, kalau nak bertanya terus pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kalau dalam bidang kemampuan kita, kita akan jawab. Kalau tak, maka kita jawablah wallahu a'lam, yang tu saya tak tahulah. Ya, baik. Jadi insyaAllah pada hari ini kita santai-santaikan saja. Walaupun kita di alam maya, memang saya buat style macam tu saja. Kita buat macam seolah-olah dua hala lah.
Kalau tuan-tuan tulis pun tak ada suara, tapi kira macam dua hala lah. Ya, macam dua hala. Baik. InsyaAllah hari ini slide yang saya akan bentangkan ni santai-santai saja. Okey, kalau habis ke, tak jadi masalah. Okey, yang penting insyaAllah beberapa persoalan berkenaan dengan isu fatwa dan sebagainya, kita akan dapat penjelasan sikit sebanyak dalam kadar ilmu yang saya ada insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bila sebut tentang isu fatwa dan cabaran semasa ini, kita sedia maklum bahawa di negara kita, khususnya di 14 buah negeri lah khususnya, kita ada 3 agensi agama yang biasa kita kenal. Iaitulah yang pertama, Jabatan Agama Islam Negeri. Okey, yang dipimpin oleh pengarah Jabatan Agama. Yang kedua, adanya Majlis Agama Islam Negeri. Okey, yang Majlis Agama Islam Negeri ini dia terpulanglah kepada kehendak negeri nak namakan apa dia punya bos nombor 1 tu. Ada yang dinamakan CEO, ada yang dinamakan sebagai apa? Yang dipertua, yang itu tentang majlis agama. Ya, yang ketiga ialah Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Ya, kalau macam di negeri lain 13 negeri, semua namanya Jabatan Mufti Negeri sekian-sekian. Macam contoh Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Tapi wilayah dia lain. Wilayah Persekutuan dia tak nama jabatan, tapi dia nama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Apa sebab itu? Ada sebab musabab dia, orang lama-lama pentadbiran dulu. Kenapa tidak nak dinamakan sebagai jabatan? Nak dinamakan pejabat. Baik, tak ada masalah. Jadi itu 3 entiti ataupun 3 benda, 3 badan yang biasa kita dengar tentang isu-isu yang terkait hal ehwal agama. Ya, Majlis Agama dia penyelaras dasar-dasar hal ehwal Islam di negeri tersebut. Dia buat dasar. Yang melaksanakan dasar ialah Jabatan Agama Islam Negeri. Pelaksanaan dia dekat situ. Okey. Dan pejabat mufti atau jabatan mufti dia tak terkait dengan isu itu kerana Jabatan Mufti lebih kepada isu pengeluaran fatwa-fatwa yang berkait dengan hal ehwal negeri tersebutlah khususnya. Ya, khususnya. Baik. Nanti kita akan tengok dalam ya. Kalau berkait dengan hal ehwal kebangsaan, nasional, yang mana badan yang akan ambil pot, yang akan ambil tanggungjawab. Kalau dekat Negeri Sembilan, negeri mana? Kalau dekat wilayah, macam mana? Okey, itu kena kita perhatikan insya-Allah pada hari ini. Baik. Itu yang pertama tuan-tuan ya. Baik, kita tengok slide kita hari ini insya-Allah. Baik, saya nampak bergerak di situ. Okey. Baik. Pertama berkenaan dengan fatwa ni. Berkenaan dengan fatwa, saya bacakan dulu ya. Bahan ini tak ada masalah, saya tak berikan lagi kepada pihak Ilim Jelebu, tapi nanti saya akan berikan last nantilah insya-Allah. Saya terlupa nak sendkan semalam. Okey. Jadi fatwa ini berasal daripada perkataan Arab yang disebut sebagai al-futyah. Ini bukan saya buat tuan-tuan ya, saya ambil daripada 5-6 paper yang dibentangkan dalam isu berkait dengan fatwa ni. Okey, sama ada dalam paper dalam Melayu ataupun paper dalam Arab yang dibentangkan. Baik. Fatwa berasal daripada perkataan Arab yang disebut al-futyah, membawa erti al-ibanah, penjelasan. Al-ifta iaitu memberikan penjelasan tentang sesuatu hukum. Jadi dekat sini kalau kita kata fatwa, maknanya fatwa ni ialah penjelasan tentang sesuatu hukum. Okey, itu makna asal fatwa tu, penjelasan tentang sesuatu hukum. Baik. Kamus Dewan, dia kata fatwa ni apa? Keputusan tentang sesuatu hukum agama yang belum diputuskan lagi. Maknanya hukum itu tak ada lagi sebelum ini. Berasaskan kepada nas Al-Quran, Al-Hadis dan juga pelbagai sumber hukum yang lain. Okey. Jadi dekat sini kita faham bahawa dalam isu fatwa, biasanya apa-apa yang diputuskan di situ ialah perkara yang tidak ada nas. Itu bahasa mudah kita. Yang tak ada nas lagi. Okay, yang tak ada nas lagi. Yang ada nas, kita tak boleh bawa ke fatwa. Okay, tak perlu bawa ke fatwa. Okay, contoh macam mana? Contoh kita bagi gini. Saya suka bagi contoh terus tuan-tuan. Mudah untuk kita dapat gambaran. Baik. Ya, keputusan hukum yang belum diputuskan ni maksudnya
kita kata contoh perkara yang ada nas, kita tak boleh namakan dia sebagai fatwa asas dia. Sebab apa? Sebab perkara yang ada nas ini kita tidak perlu kepada ijtihad lagi. Itu asas, makna asas ya. Tidak perlu kepada ijtihad. Perkara yang dah ada hukum. Contoh macam mana? Contoh solat 5 waktu. Okey, contoh solat 5 waktu tu wajib. Wajibnya dia datang daripada Al-Quran dan juga datang daripada hadis. Jelas. Okey, jadi tak perlu kepada fatwa lagi dah. Sebab apa tak perlu kepada fatwa? Sebab hukumnya dah jelas. Hukumnya dah ada. Okey, dekat situ. Contoh kita kata larangan minum arak pun tak perlu kepada fatwa. Sebab apa? Sebab dia telah ada pun nas. Dia dah ada nas dekat situ. Okey, jadi hukumnya memang jelas, jelas haram. Baik. Jadi di situ jelas. Sebab itu kadang-kadang orang awam, ni orang awam. Ya, orang awam kadang-kadang dia marah ke Jabatan Mufti ni ada, bila dia kata apa, kenapa Jabatan Mufti ni sibuk pasal isu vaksin, sibuk pasal isu ialah isu-isu yang luar-luar ni dia kata. Kenapa tidak keluarkan fatwa tentang pengharaman minum arak? Kenapa dia tak keluarkan fatwa berapa ramai artis yang tidak menutup aurat, dia kata. Kenapa tak Jabatan Mufti tidak mengeluarkan fatwa tentang arahan supaya menutup aurat dan sebagainya. Di sini kita jelaskan tadi bahawa fatwa pada perkara-perkara yang dah ada hukum, yang dah ada nas, tidak perlu kepada fatwa lagi. Tutup aurat tak perlu fatwa. Kewajipan sembahyang 5 waktu tak perlu fatwa. Okey, kewajipan sembahyang Jumaat tak perlu kepada fatwa. Cuma kalau orang kata maknanya orang tu kalau dia tak sembahyang, dia minum arak, dia kena apa? Yang itu kita kena rujuk kepada enactment yang berkait dengan kesalahan jenayah syariah. Yang tu ada dekat sana kesalahan dia. Contoh kita kata tidak menutup aurat, berpakaian yang menjolok mata, yang itu bawah bidang sana. Bawah bidang tata cara jenayah syariah dekat situ. Enactment jenayah syariah kena rujuk dekat situ. Ya, baik. Jadi fatwa ni ialah benda-benda yang belum ada hukum yang sebelumnya. Okey, belum ada hukum. Contoh kita kata yang macam baru ni lah, ya, isu hukum pengambilan vaksin. Itu. Jadi hukum pengambilan vaksin yang nama AstraZeneca ke, yang nama Sinovac ke, Pfizer ke, yang itu tidak ada hukum lagi sebelum daripada ini. Jadi dia perlu kepada fatwa untuk menguatkan hujah dan juga menjadi suatu arahan kepada rakyat. Ya, baik. Jadi apa yang ada dekat sini kita dah dapat satu perkara yang biasanya berlega dalam kalangan masyarakat. Itulah dia kenapa minum arak, kenapa menutup aurat, yang itu tidak ada fatwa. Okey, sebab jawapannya kita dah bagi tadi. Kenapa? Kerana fatwa tidak diperlukan pada perkara yang telah jelas ketetapan hukumnya. Okey, baik, itu dia. Dan macam ada persoalan dekat situ kan, seperti solat jemaah berjarak-jarak. Berjarak-jarak kan. Yang itu sebenarnya perbahasan dalam kalangan ulama ialah perbahasan tentang perkara yang dia tidak berkait dengan rukun, tidak berkait dengan syarat solat, tetapi dia berkait dengan perkara yang sunat solat. Sunat solat. Okey, jadi perkara-perkara dalam perkara solat ni, merapatkan saf itu hukumnya sunat. Jadi menjarakkan saf, tengok dua keadaan. Satu, kalau tanpa sebab dia akan jadi makruh. Kalau ada sebab macam hari ini, maka dia tidak jadi hukum makruh. Dia ada sebab dekat situ. Jadi dia tidak isu membatalkan solat dan sebagainya. Macam kita kata solat jemaah berjarak-jarak ini. Perlu kepada fatwa ke tidak? Untuk menguatkan arahan, dia perlu kepada fatwa. Dia perlu pada fatwa bahawa solat berjarak ini contohnya kita kata tidak cuma dalam bentuk fatwa ni, dia kadang-kadang ada fatwa yang dalam bentuk warta dan dalam bentuk fatwa semata-mata. Itu nanti kita jelaskan sebentar lagi insya-Allah. Jadi harap jelas dekat situ. Macam solat jemaah berjarak-jarak ini, kalau untuk sebab dia hukum dah jelas sebenarnya, hukum merapatkan saf. Tetapi kalau untuk memberikan satu confidence, keyakinan kepada masyarakat, maka isu yang macam ni pun perlu diberi pandangan, tapi kadang-kadang tidak perlu kepada fatwa, dia cuma penjelasan hukum sahaja.
penjelasan hukum saja. Okey, baik. Macam kita kan kalau di wilayah itu dia ada fatwa, kemudian dia ada irsyadul fatwa yang dalam bentuk artikel-artikel tu saja. Okey, baik. Jadi berasaskan kepada apa? Berasaskan kepada Al-Quran, hadis, pelbagai sumber yang lain. Kita dalam menetapkan sesuatu hukum ini, kita ada macam contoh ya, contoh saya bagi yang terbaru, negeri lain saya tak tahu, tapi di wilayah yang terbaru sekali ialah sebab memandangkan dalam situasi kita sekarang ni, ya, COVID pun tak menentu, ada kadang-kala kematiannya kurang, kadang-kala kematiannya banyak. Jadi kita melihat satu kebimbangan, walaupun di wilayah ni kalau ikut kepada pandangan Jabatan Agama Islam wilayah, ruang kubur tuan-tuan masih lagi mencukupi ruang kubur itu. Cuma kita di Pejabat Mufti kita memandang bimbang. Kalau berlaku satu situasi di mana kematian berlaku dalam jumlah yang sangat banyak, wal'iyazubillah, dan ruang kubur ada, tetapi tenaga untuk menggali kubur pula tak mencukupi. Mungkin sebab itu boleh berlaku. Tanah ada, luas, tapi tenaga, manpower untuk menggali kubur tak ada. Sebab itu kita putuskan juga hari itu, berdasarkan kepada permohonan daripada YB Menteri masa itu Yang Berhormat Datuk Zulkifli Al-Bakri, diminta kita buat satu keputusan pandangan hukum tentang hukum mengkebumikan jenazah-jenazah dalam satu liang lahat. Maksudnya hukum asal satu jenazah kena satu liang lahat. Itu hukum asal. Tetapi kita beri pandangan dalam keadaan sekiranya berlaku darurat. Ya, sekiranya berlaku keadaan yang mendesak, maka kita perlu pada pandangan hukum, boleh ke tidak jenazah-jenazah ini dikebumikan dalam satu liang saja. Mungkin satu liang 3 jenazah. Mungkin satu liang 5 jenazah. Yang itu kita bawa pandangan hukum hari itu, kita kata di wilayah kita bersetuju bahawa hukum mengkebumikan jenazah-jenazah dalam satu liang lahat adalah diharuskan dalam keadaan darurat. Okey, dalam keadaan terdesak. Dan keadaan mendesak itu kita serahkan dia punya penilaian kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sebab apa? Sebab bidang kuasa isu berkait dengan tanah kubur dan sebagainya adalah bawah bidang kuasa Jabatan Agama, bukan bawah bidang kuasa Pejabat Mufti. Sama juga kalau saya bagi contoh di Negeri Sembilan, sebab dia lebu bawah Negeri Sembilan, sama juga. Jabatan Mufti Negeri Sembilan keluarkan pandangan hukum, jadi SOP dan sebagainya pelaksanaan adalah di bawah Jabatan Agama Islam Negeri. Pelaksana Jabatan Agama Islam, pandangan hukum dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Macam itulah contohnya. Macam tadi kita kata, tapi kena ingat tuan-tuan ya, makna pandangan hukum yang diberi bukan bermakna benda tu kena dilakukan on spot. Learning juga nak kena buat, tidak. Pandangan hukum ini dikeluarkan pada hari ini dan mungkin tidak digunakan dalam tempoh 5 tahun. Tapi tiba-tiba tahun yang ke-6, ke-7 besok berlaku satu situasi, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka dirujuk kepada fatwa. Oh, dah ada pandangan, maknanya boleh. Bila pandangan fatwa ini, katakanlah tahun itu adalah pada tahun 2030. Sebab berlaku satu situasi, kematian mendadak berlaku banyak. Jadi tiba-tiba macam mana nak urus ni, tenaga nak korek tanah tak cukup, orang tak cukup. Jadi apa yang kena buat? Memandangkan tenaga kerja tak cukup untuk menggali kubur, maka tengok keputusan fatwa 2021, 9 tahun yang lalu, contohnya, oh dah ada keputusan, maknanya harus. Jadi macam mana cara kita nak tanam? Tengok fatwa tu, oh kena rujuk pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Rujuk tengok-tengok dah ada SOP garis panduan yang ditetapkan. Satu kubur kita boleh letakkan maksimum 5 jenazah. Contoh. Dan antara satu jenazah dengan satu jenazah perlu diletakkan penghadang. Contoh begitulah. Tengok SOP-nya ada. Penghadang tu tinggi mana? Mungkin kita kata 1 kaki, 2 kaki papan tu. Contoh begitulah. Itu contoh kita kata bidang kuasa masing-masing. Ya, baik. Jadi, keputusan tentang sesuatu hukum agama yang belum diputuskan lagi. Sebab apa? Hukum dah qat'i, hukum yang dah putus dalam Quran tak perlu kepada fatwa lagi dah. Ya, pengharaman arak, larangan zina, larangan bunuh orang, yang itu dah jelas di dalam Al-Quran. Baik. Berasaskan kepada apa satu hukum itu diputuskan? Berasaskan kepada
sumber yang disepakati atau sumber yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Contoh kita kata sumber yang disepakati ialah Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Okay, sumber yang tidak disepakati itu banyak. Syarak man qablana, syariat orang sebelum daripada kita, ya, ataupun masalih al-mursalah, ataupun kita kata sadduz zara'ihnya, al-istihsannya, itu sumber yang tidak disepakati. Jadi para ulama yang duduk dalam jawatan kuasa fatwa atau jawatan kuasa perundingan hukum syarak, mereka akan tengok satu masalah dan mereka akan buat keputusan berdasarkan kepada penelitian yang telah dibuat oleh mereka sebelum daripada itu. Baik, itu perkara pertama tuan-tuan, masih insya-Allah menjawab persoalan biasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kenapa perkara berkait dengan minum arak, tutup aurat tidak disebut dalam fatwa? Kerana perkara itu hukumnya dah jelas. Jadi hukum yang tak jelas, yang tu perlu kepada fatwa, perlu kepada pandangan hukum. Contohlah kita kata zaman orang meniaga durian kan tuan-tuan. Dah jadi adat tempat kita dia meniaga durian ditimbang dengan kulit-kulitnya sekali. Adat jadi hukum dah biasanya begitu. Biasanya begitu. Baik. Jadi kalau yang ini tiba-tiba masyarakat jadi tak puas hati, boleh tak keluarkan pandangan hukum fatwa? Yang ni boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada nas tentang perkara seperti ini. Okey, larangan riba tak perlu kepada fatwa. Perlu yang itu dah jelas larangan riba itu. Cuma perkara yang jelas dah riba tu kadang-kadang berlaku dalam bank dan sebagainya kan, berlaku dalam bank dan sebagainya. Mereka perlu kepada pandangan fatwa. Contoh, ini dikira riba ke tidak yang ni? Yang ni dikira riba ke tidak? Sebab operasi bank ni dia berkembang sangat pantas. Lalu kadang-kadang dia perlu kepada pandangan fatwa walaupun mereka ada panel syariah bank. Kadang-kadang mereka nak juga pandangan fatwa. Ya, baik. Itu contoh kita kata. Ya, baik, menjawab persoalan yang pertama insya-Allah. Baik. Yang seterusnya kita tengok berkenaan dengan fatwa ini ialah berkenaan dengan perkataan fatwa di dalam Al-Quran. Yang ni saya bagi tuan-tuan nanti tuan-tuan tengok sendirilah di dalam Al-Quran. Maknanya saya nak tekankan di sini, isu fatwa ini ialah perkara yang memang disebut di dalam Al-Quran, dalam surat, ini contoh saja tuan-tuan perempuan ya, disebut dalam suratun Nisa ayat 127 ataupun ayat 176 ada disebut. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 43, ayat 46, ayat 41. Saya ringkaskan macam tu je. Nanti tuan-tuan cek balik. Kemudian suratul Kahfi ayat 22. Okey, suratul Naml ayat 32. Surah As-Saffat ayat 11 dan ayat 149. Dan saya nyatakan dekat bawah tu berdasarkan kepada keterangan para ulama, kebanyakan makna fatwa dalam Al-Quran merujuk kepada jawapan terhadap suatu persoalan yang berlaku atau soalan yang dikemukakan. Okey. Jadi makna di sini orang tanya. Orang tanya. Macam contoh orang dalam surah Yusuf itu kan, orang tu bertanya tentang mimpi. Dia bertanya tentang mimpi. Lalu Nabi Yusuf memberikan fatwa, pandangan dia, pandangan hukum di situ. Okey. Itu contoh, ya, contoh. Jadi kebiasaannya Al-Quran bila menyentuh tentang perkataan wa yastaftunaka sampailah akhir ayat itu, yang itu kebiasaannya merujuk kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan dan memerlukan kepada jawapan. Jadi persoalan dikemuka perlu pada jawapan, itu namanya fatwa. Okey, itu namanya fatwa. Baik. Dan fatwa ni apa? Fatwa ni adalah pemberitahuan hukum terhadap sesuatu perkara yang belum ada nas lagi. Okey, belum ada nas. Baik. Okey, di sini jadi jelas makna fatwa tu memang benda yang ada dah di dalam Al-Quran. Baik. Okey, kita dah masuk kepada sulbul maudhu', iaitu kepada perbahasan utama dia, iaitu fatwa dalam situasi hari ini saya ambil pandangan daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga Dr. Mahmud Zuhdi, Profesor Dr. Mahmud Zuhdi. Ini orang-orang yang memang seorang daripada antarabangsa, seorang dalam Malaysia. Okey, baik. Dia kata apa? Situasi hari ini dia berkisar tentang 3 perkara. Ya, banyak, 5-6 paper pembentangan tentang fatwa bila saya tengok, dia berkisar tentang banyak perkara, tapi dia punya main ataupun dia punya perbincangan utama ialah pada perkara ini. Iaitu pertama, fatwa ni
adalah penjelasan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Penjelasan hukum terhadap sesuatu yang memang dah ada dalam Quran. Contoh, kita kata macam mana? Tadi kita kata, benda yang dah ada dalam Quran, dia tak perlu kepada fatwa. Dia tak perlu kepada ijtihad di situ, tak perlu. Baik. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini ialah nas Quran tu dah ada. Nas Quran tu dah ada. Contoh, wajib solat. Okey, wajib solat. Baik. Apa kita kata? Dalam melakukan solat ini ada ketikanya seseorang itu bermusafir. Bermusafir. Contoh dah. Jadi dia perlu kepada pandangan hukum ketika mana dia bermusafir itu. Contohnya kan kita kata, tiba-tiba dia tak dapat nak mengambil wuduk dan nak tayamum pun tak ada. Jadi boleh tak dia solat tanpa wuduk dan tanpa tanpa tayamum. Contoh begitulah. Tata cara solat dalam kapal terbang macam mana. Itu contoh kita kata. Benda dah ada dalam Quran. Tetapi ada perkara-perkara cabang daripada hukum tersebut yang perlu kepada pendetilan-pendetilan yang lain. Itu maksud penjelasan hukum yang ada dalam Quran. Dan juga kita kena penjelasan hukum yang ada dalam Quran ini juga para ulama kata apa? Tidak juga menolak makna fatwa ni dia beritahu benda yang dah ada dalam Quran, yang dah jelas. Contoh, hari ni tuan-tuan dan puan-puan, orang kita dah jauh dengan agama. Jauh dengan agama. Sebab itu dulu-dulu, dalam beberapa tahun yang lepas, ada seorang hamba Allah Ta'ala, seorang yang kita kata well known, dikenali. Dia kata apa? Dia kata, saya tidak pernah menjumpai selama kehidupan saya, umur dia dah lebih dekat 60 dah masa tu. Dia kata, selama kehidupan saya baca Quran, saya tidak pernah jumpa mana-mana ayat dalam Quran yang mengatakan judi itu haram. Judi itu haram. Jadi benda macam ni, kita dah tahu dah, dalam Quran memang dijelaskan bahawa judi itu benda haram. Jelas. Ya, judi itu benda haram. Jadi, tiba-tiba satu hamba Allah mengatakan dia tidak jumpa. Jadi dekat sini menunjukkan masyarakat kita dah jauh dengan Islam, lalu perlu juga kepada penjelasan hukum tersebut kepada masyarakat. Yang itu pun dinamakan fatwa dalam erti kata makna yang asal tadi iaitu al-ibanah, penjelasan. Penjelasannya. Jadi dekat nombor 1 tu, satu Roman tu dia ada 2 perkara lah. Satu, penjelasan hukum tu betul. Ya, judi itu haram berdasarkan kepada nas sekian. Berdasarkan pada hadis Nabi sekian. Itu penjelasan yang pertama. Makna yang kedua juga dalam di situ ialah penjelasan tentang pendetilan dia. Riba haram. Riba ada haram. Tetapi dalam suasana hari ini, dia perlu kepada pandangan fatwa, contohnya dalam bab-bab bank, yang ni berlaku riba tak? Yang ni macam mana? Contoh kan, kita kata contoh dalam bab emas. Bab emas kan? Boleh ke tidak? Emas mesti syarat dia yadan biyadin. Mesti serah terima dalam majlis yang sama. Okey, jadi perlu kepada pandangan fatwa pula. Dalam suasana kita hari ini, emas ada dekat Pulau Pinang, kita ada dekat Negeri Sembilan. Jadi saya nak beli emas dekat Pulau Pinang tu tak boleh nak dapat dalam masa on spot macam mana. Mesti makan masa. Jadi dekat situ perlu kepada pandangan fatwa. Hukum dah jelas. Riba haram. Tetapi dalam bab penjualan emas di sini jelas dalam hadis Nabi kata kena on spot punya. Saya jual emas, orang ini pula kena bayar duit on spot masa tu juga. Tapi suasana hari ini, saya berada Negeri Sembilan, emas saya berada dekat syarikat dekat Pulau Pinang. Dia nak kena hantar ke saya makan masa 3 atau 4 hari. Jadi boleh ke tidak berlaku situasi itu? Yang itu maksud pendetilan terhadap suatu perkara yang dah jelas hukum dia tapi perlu kepada pendetilan. Banyak Islam ini menyelesaikan masalah yang berkembang. Baik, itu yang pertama, situasi hari ini ya. Yang kedua, ini yang makna biasa, iaitu ijtihad dalam perkara yang tidak ada nas. Ijtihad dalam perkara yang tak ada nas. Macam tadilah, perkara tidak ada nas. Macam contoh dah, apa hukum makan bawang? Tak perlu kepada ijtihad sebab nas dah ada. Macam contoh kan. Boleh, contoh saya bagi contoh yang berkembang baru. Soalan itu ditanyakan ke pejabat mufti wilayah dan dah ada keputusan fatwa ni dulu. Berkenaan dengan seorang yang kena penyakit kanser. Ini sebagai contoh ya. Ini benda yang tak ada lagi dalam situasi perlu kepada pandangan hukum. Baik, contoh. Seorang lelaki dia nak kahwin. Dia nak kahwin. Dia ni
lelaki ni ada dikesan kena kanser. Okay, tuan-tuan ya, dia kena kanser. Bila kena kanser ni, berdasarkan kepada pengamatan, penelitian, eksperimen para doktor, mereka mengatakan bahawa kualiti sperma lelaki ni, bila dia kena penyakit kanser, maka kualiti dia akan jadi kurang berkualiti. Sperma tu jadi kurang kualiti. Jadi, untuk menjamin kualiti sperma ni, ya seperti mungkin dia sakit kanser sekarang, mungkin dia akan berkahwin lagi 10 tahun. Jadi untuk tempoh 10 tahun tu, sperma tu akan jadi tidak berkualiti. Okay, bila dia kahwin. Jadi sekarang ni, sperma dia masih berkualiti sebab dia kanser, tapi kanser dia bukan tahap teruk lagi lah. Okey, baik. Jadi persoalan dia ialah, boleh ke tidak saya keluarkan dulu sperma saya, okey, saya keluarkan dulu sperma saya, lepas tu disimpan sperma tersebut, selama beberapa tahun, lepas pada tu dia kata dia kahwin dengan seorang perempuan, dan sperma tersebut dimasukkan ke dalam badan isteri dia yang baru dia dikahwini. Ingat tuan-tuan, sperma dia dikeluarkan sebelum dikahwin. Dan kemudian dimasukkan ke dalam badan isterinya, rahim isterinya tu, okey, bila mana dia dah kahwin. Dah tempoh 10 tahun contoh. Benda macam tu perlu kepada penjelasan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kalau kita di wilayah dulu, kita kata kita tak benarkan. Okey, tak benarkan. Sebab dia sperma tu keluar bila? Sebelum kahwin. Kita tak benarkan. Contoh begitu. Okey, baik. Macam contoh Cik Makno tanya berkenaan dengan hukum rokok. Hukum rokok, fatwa dah ada. Okey, fatwa dah ada. Fatwa contoh kita ambil fatwa Negeri Selangor. Telah menetapkan bahawa rokok itu haram. Dah jelas. Okey. Cuma dari sudut apa? Dari sudut penguatkuasaan terhadap isu-isu yang seumpama ini. Hukum rokok itu haram. Dah jelas dah dekat situ. Okey, cuma dari sudut penguatkuasaan dia. Kemudian fatwa kebangsaan dan fatwa negeri ada beza tak? Ya, ada beza, terutama dari sudut dia punya kuasa undang-undang. Nanti kita sentuh insya-Allah. Okey, tapi secara asas fatwa kebangsaan dan fatwa negeri memang sangat-sangat berbeza, terutama dalam hal ehwal yang berkait dengan kuasa undang-undang. Okey, yang mana ada kuasa, yang mana tak ada kuasa. Ini pun satu benda yang berlaku dalam masyarakat. Ya, baik. Kemudian, tu harap menjawab persoalan itu. Baik, hukum rokok tu tadi dan sebagainya lah, dah ada fatwa dah. Okey. Fatwa dan mazhab ada beza tak? Okey. Mazhab itu ialah apa yang kita kata school of thought, iaitu aliran kita ni. Fatwa ni kadang-kadang ada fatwa yang ambil macam contoh mazhab ni, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali. Okey, baik begitu. Fatwa ni ialah pandangan ataupun ijtihad yang kadang-kala mengambil pandangan mazhab Syafi'i, kadang-kala mengambil pandangan mazhab Hanafi, kadang-kala mengambil pandangan mazhab Hambali. Contohnya begitu. Jadi dari segi asasnya fatwa ni dengan mazhab ni ada beza tak? Makna asalnya memang ada beza. Memang ada beza secara asasnya. Ya, secara asas. Baik. Fatwa ni pandangan hukum yang kadang-kala mengambil pandangan mazhab A, B dan juga C. Mazhab ni dia ada aliran dia. Mazhab Syafi'i, ini tata cara dia. Mazhab Hambali, ini tata cara dia. Dari sudut asas, ada perbezaan. Okey, baik. Kita di Malaysia kena ikut mazhab mana? Kena ikut mazhab Syafi'i. Itu kebanyakan negeri. Kenapa saya sebut kebanyakan negeri? Sebab ada negeri, contoh negeri Perlis, dia tidak menekankan tentang isu mazhab. Okey, yang itu nanti kita sentuh. Nanti kita sentuh. Baik, harap menjawab beberapa persoalan di situ. Fatwa dan mazhab, makna asal memang ada perbezaannya. Ya, perbezaan. Kadang-kadang, kena ingat, kadang-kadang fatwa dia tidak merujuk pun. Patut banyak perbezaan. Memang. Nanti kita tengok masuk ke dalam, nanti kita akan nampak lagi banyak lagi perbezaan. Kenapa perbezaan itu berlaku? Okey, baik. Fatwa dan mazhab memang ada beza. Kadang-kadang fatwa, kalau kita tengok contoh kita ambil Negeri Sembilan ataupun wilayah pun sama. Dia kata apa? Kalau masalah akidah kena rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebahagian negeri sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini maknanya Asy'ariyah Maturidiyah. Sebahagian negeri tak sebut. Dia full stop dekat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Okey, dalam bab fiqh kena rujuk mazhab Syafi'i. Okey, kebanyakan negeri begitu. Kalau mazhab Syafi'i itu pelaksanaan dia mungkin menimbulkan masalah sikit dalam masyarakat, maka Jawatan Kuasa Fatwa boleh merujuk kepada mazhab yang lain. Hanafi,
Maliki, Hambali. Kalau empat pandangan ini, empat mazhab ini difikirkan oleh jawatan kuasa fatwa, boleh menimbulkan ketidakharmonian dalam masyarakat, maka dia boleh pergi ambil pandangan mana-mana ulama lain ataupun mufti jawatan kuasa itu boleh keluarkan pandangan sendiri yang lebih menjamin maslahah setempat pada ketika itu. Maksudnya fatwa ni, dia kadang-kala rujukan asalnya di Malaysia Syafi'i. Tapi kadang-kala boleh rujuk kepada Hanafi, Hambali, Maliki. Dan kadang-kala boleh keluar daripada empat mazhab ini. Boleh keluar. Okey, patut pun banyak perbezaan. Ya, memang banyak perbezaan berlaku. Okey, baik. Okey, jadi yang ketiga, isu situasi fatwa di Malaysia ialah kajian semula terhadap fatwa yang telah ada. Okey, maksud dekat sini, kalau kita tengok sebagai contoh, di wilayah persekutuan, okey, mufti dia mempunyai bidang kuasa. Contoh ya, saya sebutkan dekat sini, bidang kuasa untuk meminda, untuk mengubah suai atau untuk membatalkan. Okey, tengok ya. Kajian semula terhadap fatwa yang telah ada. Fatwa tu dah ada dah dulu. Okey. Tapi bila tengok situasi hari ini, dia perlu kepada kajian semula, perlu kepada pinda, ubah suai atau boleh batalkan terus mana-mana fatwa yang telah dikeluarkan oleh diri mufti itu sendiri ataupun mufti yang sebelum dia. Boleh. Ini kalau kita tengok di wilayah persekutuan, dia guna Akta 505 Section 36. Mufti mempunyai kuasa untuk membatalkan, untuk meminda atau untuk mengubah suai mana-mana fatwa yang difikirkan perlu untuk diubah suai. Okey, macam contohlah kita kata kalau zaman dulu kita kata kan, tidak ada fatwa tentang hukum bergendang dalam dewan solat. Contoh begitu. Memainkan alat gendang dalam dewan solat. Maka tengok kepada hari ini, bahaya dah bergendang dalam dewan solat. Maka sebab itu ada setengah negeri mengeluarkan fatwa bahawa tidak boleh memainkan apa-apa alat muzik dalam dewan solat sekalipun alat itu adalah duf, gendang tu. Sekalipun dia merupakan gendang, rebana pun tidak dibenarkan bila mana dalam dewan salat. Ada sebahagian negeri kata boleh, tak ada masalah, dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah wajib solat dan sebagainya. Itu pandangan yang berbeza-beza. Ya, baik. Jadi fatwa dalam situasi hari ini, tuan-tuan, ini 3 situasi. Okey, 3 situasi. Ini saya sebut secara asas yang berlaku di Malaysia. Saya dah cuba ringankan untuk kita memahami situasi yang berlaku ini. Kalau ada siapa-siapa di antara tuan-tuan yang pernah dengar pembentangan saya semasa di College Universiti Islam Selangor tu, memang berbeza pembentangannya. Okey, memang berbeza. Sebab di sana kita lebih menekankan kepada isu perundangan, ya, undang-undang sikit. Tapi yang ini pun kena sentuh juga sikit sebanyak nanti. Baik, harap jelas dekat sini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah, ya. Baik. Jadi boleh menjawab beberapa persoalan, ya. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya, fatwa di Malaysia. Ini berkenaan dengan isu fatwa di Malaysia, tuan-tuan, ya. Baik. Dalam isu fatwa di Malaysia ni, pertama kita tengok siapa mufti. Di setiap negeri, ya, di setiap negeri dekat Malaysia ni, dia ada mufti dan dia ada timbalan mufti. Okey, baik. Mufti ni orang yang ditugaskan untuk menjawab persoalan hukum yang dikemukakan kepadanya. Itu berkenaan dengan makna mufti, iaitulah dia orang-orang yang dilantik oleh yang kalau di wilayah ni dilantik oleh yang di Pertuan Agong. Okey, kalau kami di wilayah persekutuan, mufti, timbalan mufti mesti mendapat perkenan daripada yang di Pertuan Agong. Kalau macam contoh di Negeri Sembilan, okey, mufti, timbalan mufti mendapat pandangan daripada yang di Pertuan Besar dengan juga pandangan daripada undang-undang luar yang ada dan juga Gajah Besar Tampin. Okey, dia berbeza-beza lah dekat situ. Kenapa di wilayah persekutuan kena rujuk Agong? Sebab wilayah persekutuan negeri yang tak ada sultan. Kalau negeri Selangor, lantikan mufti dan timbalan mufti dengan perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Okey, adakah fatwa tertakluk kepada undang-undang? Okey, fatwa ni bidang kuasa dia terhad. Dia bidang kuasa dia terhad. Dia fatwa ni, dia tidak boleh melangkau undang-undang, contoh undang-undang perlembagaan dia tak boleh langkau. Okey, itu benda dia. Dia pandangan hukum dia memang tertakluk kepada undang-undang.
Okey, dia tertakluk kepada undang-undang. Dia boleh keluar fatwa, tetapi mungkin fatwa itu tidak terlaksana. Contoh fatwa macam mana? Dia boleh keluarkan fatwa bahawa orang yang contoh kan, contoh penjelasan kepada hukum kita kata. Orang yang mencuri, hukum dia memang kena potong tangan. Boleh tak dikeluarkan dalam fatwa? Boleh, walaupun hukum dah ada. Sebabnya apa? Sebabnya kita ambil pandangan yang pertama tadi, penjelasan hukum. Tapi boleh tak laksana pemotongan tangan tersebut? Tak boleh sebab dia tertakluk juga kepada bidang kuasa undang-undang yang tertakluk bawah kanun keseksaan. Ya, fatwa ni memang ditertakluk kepada undang-undang, tuan-tuan. Ya, baik. Kemudian, okey, orang yang ditugaskan untuk menjawab persoalan hukum yang dikemukakan kepadanya, ini saya dah sebut dah tadi bahawa mufti dan timbalan mufti lantikannya oleh agung ataupun oleh kalau negeri oleh sultan, sama timbalan dia, timbalan mufti. Dan juga kalau di Negeri Sembilan, dia dilantik dengan perkenan yang di-Pertuan Besar dengan persetujuan undang-undang yang lain tu, dengan juga termasuk Datuk yang di Raja Besar Tampit. Okay, itu benda yang ada dekat situ. Baik. Kemudian kita kata dekat sini bahawa mufti ni dia tidak bertindak sendirian tetapi dibantu oleh satu jawatankuasa. Jawatankuasa ni nama dia apa? Nama dia macam contoh saya nak jawab ni tadi yang Cik Nur Fazli ni bagi clear lagi macam ni contoh. Kita dalam undang-undang kita dalam isu fatwa dan sebagainya, ya, dia boleh dia bukan dalam fatwa. Dia okey. Dia dalam isu nanti kejap ya, ada persoalan banyak di situ. Okey. Contoh kita kata kita melarang dalam enakmen jenayah syariah. Kita melarang orang Islam daripada menjual, mempamer, membeli arak kan. Okey, siapa yang membeli, menjual, mempamer, minum arak dan sebagainya, maka denda dia tak lebih daripada RM3,000 kalau tak silap saya, tak lebih daripada RM3,000 dan penjara tidak lebih daripada 2 tahun. Okey, baik. Itu hukum. Baik. Boleh tak fatwa? Itu saya nak kait dengan Cik Mak Noh tadi. Boleh tak fatwa dijangkau sampai dia kata fatwa ini, contohlah kedai yang menjual arak tersebut ialah kedai dimiliki oleh Abu, nama kedainya Abu Mat, contoh begitu. Contoh saja ya, contoh saja Abu Mat. Fatwa dia boleh keluar macam tadi je. Larang orang Islam jual begini dan sebagainya. Okey, baik. Dalam kedai Abu Mat tu dia ada jual beras, dia ada jual gula dan sebagainya, tapi jual arak juga. Lalu dia kena tahan dan dia kena denda berdasarkan kepada undang-undang tadi. Tidak lebih RM3,000 dan tidak lebih 2 tahun penjara. Baik. Boleh tak fatwa kita kata dengan ini fatwa mengarahkan supaya kedai Abu Mat ditutup? Tak boleh. Dia cuma boleh denda orang tu saja, individu. Kenapa tak boleh arah kedai tutup? Sebab kedai bawah bidang kuasa PBT. Pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan, dia akan tengok kesalahan dia. Buka kedai tanpa lesen. Walaupun jual Quran, buka kedai tanpa lesen. Dia boleh tutup. Okey, boleh tutup. Itu maksud tertakluk kepada undang-undang. Harap lebih jelas penjelasan tu. Baik. Bilakah penggunaan benda najis dan haram untuk tujuan perubatan dibolehkan? Yang ini, mana-mana fatwa kita, kalau tak silap saya, kita telah bawa isu berkenaan dengan vaksin ke dalam jawatankuasa fatwa kebangsaan lebih kurang 9 kali. 7 diterima, 2 ditolak. Sebab apa 2 ditolak? Sebab ada kandungan benda-benda najis. Okey, kandungan najis dalam vaksin pada masa itu. Saya lupa nama 2 jenis vaksin tu. Ada kandungan benda haram. Fatwa tidak benarkan. Sebab apa fatwa tidak benarkan? Sebab fatwa kata pada ketika itu keadaan tidak mendesak. Okey, masih banyak alternatif lain untuk ganti bahan tersebut. Maksudnya daripada persoalan Cik Mak Noh Yusof ni, benda najis dan haram dibolehkan untuk tujuan perubatan bila keadaan mendesak. Yang kedua, dijamin oleh pihak perubatan bahawa tidak ada alternatif yang lain dah untuk ganti benda tersebut. Itu dia keadaan dia. Okey, yang inilah diputuskan oleh fatwa dalam 2 isu pengambilan vaksin sebelum ini, maknanya tidak dibenarkan. Okey, itu yang kita nak jawab dekat sini, bahawa kadang-kadang masyarakat mengatakan bahawa kita khususnya di agensi fatwa bermudah-mudahan dalam meluluskan pengambilan vaksin. Tak. Kalau kita bermudah-mudahan, nescaya semua vaksin lulus. Tapi ada juga, maknanya ada 2 vaksin yang tak lulus. Kenapa? Kerana fatwa dia menilai juga benda tu.
pembentangan daripada pihak kementerian. Pihak Kementerian Kesihatan kata sebenarnya masih ada lagi alternatif lain yang begini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, di Jawatan Kuasa Fatwa dan sebagainya, mereka tak putuskan hukum begitu sahaja. Kalau isu berkait dengan kesihatan, mereka akan panggil orang daripada Kementerian Kesihatan untuk membentangkan. Untuk membentangkan begini. Lepas tu barulah kita ikut. Baik. Adakah fatwa di setiap negeri berlainan, contoh daging korban oleh bukan Islam, ada yang cakap tak boleh dimakan oleh bukan Islam. Ini daripada T7 Tango 7. Okey, baik. Isu berkenaan dengan korban, saya jawab sebab benda ni tahu. Kalau tak tahu, saya jawab terus tak tahu ya tuan-tuan ya. Baik. Fatwa tentang daging korban ini, majoriti fatwa di negeri-negeri di Malaysia ni, daging korban secara asas ya, tidak dibenarkan untuk diberikan kepada orang bukan Islam. Okey, daging korban asas. Tak kira wajib atau sunat, tak kira dekat sini ya. Dia tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Tapi perlis dia kata boleh. Maknanya ada perbezaan fatwa, ya perbezaan fatwa. Macam di wilayah persekutuan, kita juga memberikan pandangan bahawa asal hukum daging korban memang tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, melihat kepada keadaan masyarakat, keharmonian masyarakat dan sebagainya, maka kita dibenarkan untuk memberikan daging korban kepada orang bukan Islam. Tapi ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia orang Islam dah dapat belaka dah dekat kawasan tersebut. Lepas tu ada lebihan baru boleh bagi. Kalau orang Islam masih lagi ada yang memerlukan, kita tidak boleh mendahulukan orang bukan Islam. Jadi Encik T7 Tango 7 harap terjawab persoalan itu. Memang ada perbezaan fatwa di antara negeri dengan negeri. Kenapa ada beza? Nanti kita akan bentang dalam pembentangan selepas ini. Okey, baik. Encik Muhammad Reza, bagaimana pula kalau ada dalam kalangan masyarakat kita yang mengikut mazhab lain? Seperti selain daripada mazhab Syafi'i. Baik. Isu berkenaan dengan mazhab ini, ya, mazhab ini secara asasnya hukum dari sudut hukum fiqh ni kita agak terbuka. Cuma dalam bab berkenaan dengan pegangan akidah, maka yang itu kita dah tetapkan kena pegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, clear dekat bab akidah. Bab fiqh, boleh tak kita ikut mazhab yang lain? Okey, dari sudut ikut mazhab yang lain, saya jawab macam ni tuan-tuan. Okey. Untuk yang rasmi, contoh rasmi macam mana? Kita dilantik menjadi imam di masjid. Okey. Dan kita ni orang belajar lah, contoh dia. Orang belajar. Dan kita tahu perbezaan pandangan dalam kalangan mazhab bahawa mazhab Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam bacaan Al-Fatihah. Okey, termasuk dalam Fatihah. Baik. Dan ada pandangan mazhab lain yang kata tak perlu baca bismillah. Terus Alhamdulillahirabbil alamin, terus begitu. Baik. Apabila tuan-tuan dilantik jadi imam yang rasmi di satu tempat, maka wajib ikut pandangan mazhab Syafi'i kerana itu adalah pandangan rasmi. Baik, clear tuan-tuan ya, pandangan rasmi. Baik, kena ikut dekat situ. Jangan buat pandangan lain. Tapi sekiranya tuan-tuan balik ke rumah nak berjemaah dengan anak dan isteri, tuan-tuan pun memang orang yang mahir dalam bidang pembacaan kitab Arabnya, tahu nasikh mansukhnya, tahu yang mana apa turun sebab apa dan apa sebagainya, semua tahulah ke, maka pada ketika ini balik ke rumah, jadi imam kepada anak isteri di rumah, dia terus Allahu Akbar, dia terus baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak baca bismillah. Adakah salat dia sah? Dari sudut pandangan mazhab lain, sah. Jadi saya nak kata dekat sini, kalau orang tanya boleh tak diikut pandangan selain mazhab Syafi'i, jawapan dia secara asas boleh. Tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dia dah tahu tentang Quran, tahu tentang hadis, tahu tentang ijtihad, atau macam-macam perkara. Dan perkara ini adalah perkara yang sangat sukar bagi kita orang awam. Jadi bila sukar, apa nasihat saya? Nasihat saya, kita pegang kepada mazhab Syafi'i sahaja dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada dalam kehidupan kita ketika jadi imam dekat masjid ataupun kita jadi imam dekat rumah kita, tetaplah berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i sahaja. Tapi persoalan Cik Muhammad Rizal tadi, selain Syafi'i boleh, tapi dengan syarat-syarat tadi.
Dengan syarat-syarat tadi. Okey, kena tahu A, B, C dan sebagainya. Banyak. Jadi bila dah keadaan macam tu, saya menasihatkan bahawa kita selaku orang awam tak perlu cari mazhab-mazhab yang lain. Berpada dah kita dengan pegangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, sama ada dalam kehidupan kita bermasyarakat, jadi imam dekat masjid negeri, jadi imam dekat masjid daerah dan sebagainya, ikut pandangan Syafi'i. Kat rumah pun kita sembahyang ikut mazhab Syafi'i. Contoh itu lebih mudah. Okey, lebih mudah. Baik. Alright. Contohnya zakat fitrah, makanan asasi kepada duit. Ya. Contoh macam ni pun boleh ikut mazhab Syafi'i. Memang kita kena bagi beras. Dengan beras. Tetapi kita taklid kepada mazhab lain. Kerana apa? Kerana fatwa pada ketika ini, ini kita kata tadi, fatwa dia boleh merujuk kepada pandangan mazhab yang lain untuk menjaga maslahah. Maslahah dekat sini maslahah macam mana? Contoh, orang miskin, ya, orang fakir miskin, kalau kita bagi beras, orang ni bagi beras, dah jadi beras dekat rumah dia tu berpuluh-puluh kilo dah jadinya. Sedangkan ulama menilai bahawa kalau kita bagi duit dekat dia, dia lebih tahu apa yang dia nak beli, apa keperluan dia. Jadi sebab itu kita kata dibolehkan demi apa? Demi maslahah. Demi maslahah. Tapi keputusan ini diputus di mana? Di fatwa. Bukan kita putus individu-individu sendiri, tak. Diputus di peringkat fatwa. Boleh menukar makanan asasi kepada pembayaran duit. Kenapa? Kerana maslahah. Kerana maslahah. Baik. Clear tuan-tuan ya? Dekat situ insya-Allah terjawab beberapa persoalan di situ. Sekadar yang mampu saya jelaskan. Baik ya. Jadi kita balik sini. Okey, mufti tidak bertindak sendirian. Wah, dah 11.30 dah jam kita tuan-tuan ya. Tak apa. Saya kata tadi kalau sempat, kalau tak sempat, tak apa, sekurang-kurangnya beberapa persoalan telah pun terjawab ya. Baik, orang yang ditugaskan untuk menjawab persoalan hukum yang dikemukakan kepadanya. Okey, mufti tidak bertindak sendirian tetapi dibantu oleh satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni nama dia pelbagai. Ya, nama dia pelbagai. Ada jawatan kuasa yang namanya jawatan kuasa fatwa. Okey, ada yang namanya jawatan kuasa perundingan hukum syarak, contoh macam wilayah persekutuan. Jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan. Negeri Sembilan jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan. Okey, kalau macam Sarawak, kalau tak silap saya, Lembaga Fatwa Sarawak. Dia berbeza-beza nama dia. Berbeza nama. Tapi peranan sama. Okey, dia dilantik oleh jawatan kuasa ni dibantu oleh mufti. Kalau macam contoh kita di wilayah persekutuan, ahli jawatan kuasa kita lebih kurang 14 ke 15 orang, ahli jawatan kuasa fatwa. Pelantikan mereka disyorkan oleh pejabat mufti dengan saranan daripada sahibus samahah mufti, kemudian kita angkat kepada perkenan yang di Pertuan Agong. Lantikan mereka yang 15 orang ni pun dengan perkenan yang di Pertuan Agong. Okey, itu saya bagi contoh di wilayah persekutuan. Okey, baik. Okey, itu berkenaan dengan fatwa dekat Malaysia tuan-tuan ya. Alright. Kemudian, ini bentuk fatwa. Ya, fatwa di Malaysia ni ada 3 bentuk. Yang pertama, fatwa yang diwartakan. Fatwa yang diwartakan. Okey. Saya tak sempat nak pamerkan dekat sini. Fatwa yang diwarta ni, fatwa yang macam mana tuan-tuan? Yang kalau tuan-tuan tulis dekat Google tu, tuan-tuan tulis warta ajaran Qadiani. Contoh, ajaran Qadiani yang berlaku di Selangor kan, warta ajaran Qadiani, contoh begitu. Dia akan keluar warta tersebut, ada lambang kerajaan negeri Selangor adalah dengan warta kerajaan ditulis dekat situ. Ada bawah sekali tanda tangan mufti negeri Selangor. Yang itu namanya warta. Okey, warta. Baik. Yang kedua, fatwa yang diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa. Fatwa yang diputuskan saja tapi tak diwarta. Dia tak ada kertas keping yang ada lambang kerajaan negeri, lepas tu bawah tanda tangan disiarkan dalam warta, tak ada. Okey. Yang ketiga, fatwa oleh mufti, lisan ataupun bertulis. Macam mana saya nak bagi tuan-tuan clear yang ini? Baik. Fatwa tuan-tuan, dapat satu isu, fatwa akan bersidang. Okey. Bagaimana penyelesaiannya? Fatwa dah keluar. Okey, contohnya Jabatan Agama tidak laksana. Bagaimanakah penyelesaiannya? Yang ini fatwa dah keluar, tugas pejabat mufti, jabatan mufti dah selesai di situ. Okey. Dari sudut pelaksanaan untuk menguatkuasakan
fatwa tersebut yang itu adalah di bawah bidang kuasa bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri. Okey, clear dekat situ ya. Dan nak menyelesaikan benda ni macam mana? Nak menyelesaikan benda ni, satu asasnya ialah kena rujuk dekat mana? Baik, fatwa dia kena clear. Kadang-kadang tuan-tuan, saya sebut macam ni. Kan saya tak nak salahkan mana-mana pihak sebab kawan-kawan kita belaka. Kadang-kadang fatwa keluar. Penguatkuasa tak dapat ambil tindakan. Sebab apa? Sebab fatwa umum. Fatwa tak jelas. Okey, fatwa tak jelas. Baik. Jadi dia tak boleh nak ambil tindakan. Contoh begitu. Contoh kita kata macam ni lebih clear. Fatwa larangan menyertai pertandingan Ratu Cantik. Okey, fatwa. Dah ada dah. Penguatkuasa boleh ambil tindakan. Boleh. Tapi masalah yang timbul, fatwa tu umum je macam tu. Orang Islam dilarang daripada menyertai, memberi sumbangan, menyokong program Ratu Cantik. Baik. Katakanlah ada orang Islam, dia menyertai satu pertandingan hampir-hampir dengan Ratu Cantik, tapi dia berpakaian pejabat. Contoh, tapi jalan tergelek-gelek pakaian pun baju singlet dan sebagainya. Baik. Yang ini, boleh tak penguatkuasa nak ambil tindakan dan sebagainya. Tapi nak charge bawah tindakan nak charge bawah kesalahan kerana Ratu Cantik tu, bila kita tengok makna Ratu Cantik tu sebenarnya, makna dia ialah orang yang berpakaian rendah. Jadi dekat situ dia jadi masalah sikit. Macam mana kita nak charge ni? Bawah mana kita nak charge ni? Jadi dia masalah. Kadang-kadang fatwa tak jelas, menyebabkan penguatkuasa tak boleh ambil tindakan. Okey. Yang kedua, fatwa jelas. Kenapa penguatkuasa tak boleh ambil tindakan? Manpower. Kekurangan tenaga yang ada dekat bahagian penguatkuasaan. Jadi, itu masalah saya sebut. Okay, jadi macam mana penyelesaian dia? Penyelesaian dia yang telah boleh saya kata semua agensi agama buat sekali. Apa dia? Biasanya fatwa punya pegawai, Jabatan Agama punya pegawai, dia akan duduk sekali untuk menyelaraskan isu-isu sirah tersebut. Untuk bagi dia, kalau istilah Arab kata, jami' manik, supaya dia boleh ikat. Jadi penyelesaian dia macam mana? Penyelesaian dia ada kena duduk sekali supaya bila fatwa dibuat, penguatkuasa pun tengok, penguatkuasa kata yang ni ada lompong dekat sini Ustaz, boleh tak kita masuk perkataan ni? Boleh, masuk dekat situ. Itu contoh penyelesaian. Boleh buat? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Mohon penjelasan tentang golongan anti vaksin, adakah mereka berdosa kerana tidak mengikut arahan pemerintah, hukum vaksin harus ke wajib? Baik. Dua persoalan Puan Faridah tanya. Golongan anti vaksin, ya, secara asas kita kata mereka adalah berdosa kerana apa? Kerana melanggar perintah ulil amri. Full stop dekat situ. Berdosa kenapa? Melanggar perintah ulil amri. Okey, baik. Saya tak nak jawab panjang. Jawab macam tu je. Okey, baik. Hukum vaksin ni harus ke wajib? Fatwa kita clear. Wajib bagi orang yang telah ditentukan nama mereka. Ingat tak awal-awal dulu, frontliners dah ditentukan. Wajib ambil. Baik. Orang yang tak ditentukan nama-nama mereka, maka hukum asal dia harus. Tetapi dalam keadaan situasi hari ini, maka kerajaan menetapkan bahawa setiap daripada rakyat wajib mengambil vaksin. So hukum sekarang ni, hukum mengambil vaksin adalah diwajibkan untuk semua orang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Siapa orang dah ditetapkan oleh kerajaan? Warga negara dan bukan warga negara yang duduk dekat kita. Jadi hukum vaksin harus ke wajib. Okey, asal dulu untuk frontliners, orang-orang yang duduk di hadapan, hukum dia adalah wajib. Orang yang kemudian ni macam kita ni yang tak terlibat frontliners, hukum dia harus. Tetapi setelah frontliners selesai, maka rakyat biasa kita ni pun, maka untuk menjaga maslahah maslahah am umum, maka kerajaan mengatakan bahawa semua pun kena ambil vaksin juga. Maka hukum dia jadi wajiblah. Kita tengoklah hari ni. Kena ada. Baik, clear ya Puan Faridah Muhammad, insya-Allah. Puan Encik Jihaduddin, adakah fatwa negeri lain boleh digunakan pakai oleh negeri lain? Contohnya irsyad fatwa oleh Mufti Wilayah Persekutuan, ia boleh guna pakai umum satu Malaysia. Okey. Fatwa negeri lain boleh diguna pakai untuk negeri lain tak? Boleh negeri lain. Okey. Yang sini dia kena tengok macam ni tuan-tuan ya. Fatwa negeri lain secara asasnya boleh diguna pakai oleh negeri lain. Itu jawapan pertama. Boleh. Negeri lain boleh guna pakai, tak ada masalah. Okey, boleh guna. Macam kita tentu tengok kan, kita kata Selangor mengatakan begini. Tapi kita nak ambil untuk diterapkan dalam
di wilayah persekutuan. Boleh tak boleh? Dari sudut hukum asalnya boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Cuma dia akan berbeza sedikit dalam isu yang berkait dengan ajaran sesat. Okey. Ajaran sesat sebagai contoh ajaran kita kata ajaran apa ya? Yang ada di Allahumma salli ala Muhammad. Kita bagi ajaran ABC lah contoh, saya lupa sangat dah. Ajaran A contoh. Ajaran A dia telah difatwa dan diwartakan sesat di negeri Selangor. Okey, ajaran A. Boleh tak keputusan tersebut dibawa ke wilayah persekutuan, sebab wilayah persekutuan tengok ada kumpulan ni bergerak di wilayah persekutuan, jadi dia nak ambil keputusan tersebut terus beri kepada penguatkuasa wilayah untuk penguatkuasa wilayah tangkap. Tak boleh. Okey, tak boleh. Jadi dia boleh guna keputusan Selangor tu bila baik dia ambil keputusan Selangor, dibawa masuk ke dalam jawatan kuasa fatwa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan, bincang dekat situ, endorse, setuju seperti mana keputusan Selangor, maka bila dah diwartakan, digazetkan benda tu, barulah ajaran A tadi boleh diambil tindakan di wilayah persekutuan. Maksudnya kita kata tadi apa? Boleh tak boleh apa benda tu di fatwa negeri lain digunakan pakai oleh negeri lain, dari surat hukum asal boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Contohnya kan, macam kita kata dulu kan, ada berlaku satu situasi dekat A, dia nak ambil pandangan wilayah persekutuan, kata ada isyak fatwa dia kata begini-begini, untuk sekadar pandangan hukum boleh. Tapi untuk ikat orang, yang itu kena ada warta. Warta tu macam mana? Tadi warta kerajaan negeri Selangor dah ada tentang ajaran A. Ajaran A itu dah bergerak di wilayah persekutuan. Jadi wilayah persekutuan nak halang benda ni oleh Jabatan Agama Wilayah, macam mana? Dia kena ambil keputusan tersebut, bawa dalam jawatan kuasa fatwa wilayah persekutuan, jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan ni bincang-bincang, setuju keputusan tersebut, diwarta, digazetkan. Keputusan tersebut oleh Jabatan Peguam Negara, digazet, barulah diserahkan kepada pihak penguatkuasa untuk diambil tindakan. Tapi tuan-tuan, untuk satu fatwa diwarta, digazetkan, memakan masa. Makan masa. Tuan-tuan jangan buat anggapan hari ni keputusan fatwa, besok dah boleh gazet. No. Dia kadang mengambil masa berbulan-bulan untuk digazetkan benda tersebut. Clear insya-Allah tuan-tuan ya. Makna dari sudut asas untuk Encik Jihaduddin boleh tak diguna pakai? Boleh, tak ada masalah. Orang duduk di Negeri Sembilan, dia ada masalah dalam keluarga dia. Boleh ke macam ni? Boleh ke macam ni? Solat kita ni sah ke tidak? Dia pun buka website Pejabat Mufti, dia duduk kat Jelebu. Dia buka website Pejabat Mufti Wilayah, dia tengok, oh, solat kita tadi tak sah, kena ulang balik ikut pandang. Boleh tak diguna pakai keputusan tersebut? Boleh. Untuk amalan dia sendiri, tak ada masalah. Tapi berkait dengan ajaran sesat dan sebagainya, maka dia kena rujuk kepada fatwa yang mengikat dekat situ. Ya, baik. Clear untuk Encik Jihaduddin insya-Allah ya. Apabila wajib tak ambil berdosa. Terima kasih Encik Muhammad Nur Fazil tadi. Okey, penjelasan. Puan Farida baik, terima kasih, clear alhamdulillah. Mutaakhir ini isu ajaran Wahabi dan buku-buku tulisan pengikut-pengikut Wahabi semakin banyak diterima masuk dan diedarkan. Isu kini berkaitan dengan buku tulisan Syekh Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Mohon penjelasan. Baik. Isu Wahabi, isu yang memang agak panas. Ya, isu Wahabi ni isu yang agak panas, Ibn Taymiyah dan seumpamanya. Baik. Saya bagi pandangan mudah begini. Dalam berkait dengan isu Wahabi, kita ikut fatwa di mana negeri kita berada. Okey, contoh. Tuan-tuan berada di Negeri Sembilan. Okey, tuan-tuan berada di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan telah ada fatwa yang mengatakan bahawa fahaman Wahabi adalah fahaman yang terkeluar ataupun yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang di Negeri Sembilan, dia tak boleh mengajar buku ni, dia tidak boleh berpegang kepada fahaman ini kerana itu fatwa dah putuskan. Dan ada negeri-negeri lain, negeri lain. Contoh macam kita kata di wilayah. Wilayah tidak ada menyentuh tentang isu Wahabi ini. Tak ada menyentuh. Cuma wilayah dia ikat satu benda, dia kata, mana-mana orang yang menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, maka yang itu akan diambil tindakan. Itu saja. Okey, mungkin dia mengajar apa kita kata tauhid yang ajaran Wahabi, tauhid 3 ni dan sebagainya. Dia mengajar. Ajaran dia tu menimbulkan masalah dalam masyarakat. Dia berkelahi, bertekak dengan jemaah. Itu menimbulkan masalah. Maka yang itu pun wilayah boleh tarik tauliah dia. Sama juga orang yang mengajar tauhid sifat 20 contoh.
Dia duk bergaduh dengan masyarakat, menyebabkan masyarakat jadi tak puas hati dengan dia. Masyarakat jadi huru-hara, pun boleh ditarik tauliah. Sebab dia menimbulkan ketidakharmonian. Jadi dalam isu berkait dengan ajaran Wahabi, buku tulisan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dan saya bagi pandangan yang saya rasa sangat neutral, ya, saya tak nak menyalahkan mana-mana pihak, neutral, maknanya tuan-tuan ikut di mana tuan-tuan berada. Okey, kalau tuan-tuan berada di Perlis, yang ini tak ada masalah. Kalau tuan-tuan berada di Negeri Sembilan, tidak boleh mengajar, mengamal fahaman yang ada dekat sini. Kalau tuan-tuan berada di Perak, tak boleh ngamal fahaman Wahabi dan sebagainya. Kalau berada di Pahang pun tak boleh. Kalau berada di Sabah pun tak boleh. Sebab dia, kenapa tak boleh? Sebab dia ada fatwa berkenaan dengan ajaran-ajaran ini. Tetapi kalau kita tengok kepada fatwa kebangsaan, tuan-tuan, fatwa kebangsaan ni, satu benda saya kena jelas dekat sini, fatwa kebangsaan ni bukan, tuan-tuan jangan kata fatwa JAKIM, tuan-tuan. Tak, JAKIM tak keluar fatwa. Ni benda kena clear. Bukan, JAKIM tak keluar fatwa. JAKIM cuma urus dia kepada jawatan kuasa fatwa tu. Muzakarah jawatan kuasa, muzakarah kebangsaan bagi hal ehwal Islam tu, yang itu JAKIM ni penyelaras saja. Okey, kalau ikut kepada keputusan muzakarah tersebut menetapkan bahawa Wahabi adalah salah satu dari tidak terkeluar, dia bukan ajaran sesat dan dia tidak terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Full stop dekat situ dulu. Okey, itu fatwa kebangsaan. Wahabi bukan kelompok yang terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, fatwa kebangsaan kata apa? Walau bagaimanapun, fahaman Wahabi ini adalah fahaman yang bukan aliran arus perdana yang diamalkan di Malaysia. Jadi boleh amal ke tak boleh? Tak boleh. Walaupun dia bukan dia tidak sesat, tetapi dia tidak sesuai untuk diamalkan dalam amalan masyarakat kita di Malaysia. Okey? Clear insya-Allah ya. Jadi saya kata dekat sini tadi, dia sebab mohon Encik Muhammad Nam mohon penjelasan. Saya kata dari sudut kita fatwa kebangsaan kata tidak terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah, cuma dia tidak sesuai untuk diamalkan dekat Malaysia kerana biasanya membawa kepada perpecahan dan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Sebab biasanya isu-isu berkait dengan fahaman Wahabi ini, kebanyakan daripada mereka banyak membid'ahkan amalan-amalan yang telah biasa diamalkan oleh masyarakat kita. Itu jadi timbul perpecahan dekat situ. Tapi fatwa negeri-negeri lain ada yang mengatakan dia terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah. Jadi macam mana saya nak selesai masalah saya ni, Ustaz? Saya tak tahu sekarang ni boleh ikut tak boleh ikut. Jawapan saya tadi saya rasa jelas, mana tuan-tuan ikut dekat negeri mana yang tuan-tuan berada. Kalau di Negeri Sembilan, fahaman ini dianggap terkeluar pada Ahlus Sunnah. Kalau tuan-tuan duduk dekat Perak, terkeluar daripada Ahlus Sunnah. Kalau duduk di Johor, dianggap terkeluar daripada Ahlus Sunnah. Kalau di wilayah setakat ni tak ada lagi fatwa berkenaan dengan fahaman ini. Kalau di negeri lain pun ada juga negeri yang tidak mengeluarkan fahaman ini. Negeri Perlis tak ada juga. Contohnya begitu. Jadi ikut dekat negeri yang mana kita berada. InsyaAllah kita akan jadi senang, mudah. Okey, baik. InsyaAllah boleh menjawab persoalan tersebut ya. Okey. Baik, jadi bentuk fatwa di Malaysia ini 3 jenis tadi. Fatwa yang diwartakan ni yang mengikat kita dari sudut undang-undang. Ya, dia mengikat. Fatwa yang diputuskan oleh jawatankuasa, jawatankuasa fatwa bersidang, dia kata keputusan jawatankuasa fatwa begini, setuju hukumnya begini. Jadi yang itu hanya jadi satu keputusan saja. Dia boleh mengikat tak masyarakat? Tak. Biasanya kalau kita di wilayah persekutuan, fatwa yang diwartakan ini biasanya fatwa yang berkait dengan ajaran sesat. Kerana apa? Kerana dia perlu diwartakan, kerana warta ini dia ada bidang kuasa undang-undang. Bila warta ajaran sesat tersebut boleh diambil tindakan oleh pihak penguatkuasa, Jabatan Agama. Kalau dia tak warta, dia tak boleh ambil tindakan. Ini kena ingat tuan-tuan ya. Jawatankuasa fatwa, keputusan hukum, dia tak mengikat. Tapi bila benda tu dah dibawa, kalau contoh kami di wilayah, dibawa kepada Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara bersetuju untuk gazet dan sebagainya, barulah digazetkan, barulah dia jadi undang-undang. Okey, fatwa oleh mufti, lisan atau bertulis, ini biasa. Tuan-tuan ada masalah, telefon pejabat mufti, tanya saya begini-begini masalah, boleh tak begini? Dan kita rujuk pada mufti, mufti pun kata begini-begini. Yang itu pun dianggap sebagai fatwa, tapi nombor 2 dengan nombor 3, tuan-tuan, dia tidak mengikat. Nombor 1 je ikat dekat Malaysia ni. Okey, dia mengikat. Maksudnya ajaran sesat tadi. Kalau orang yang mengamalkan ajaran Syiah di Negeri Sembilan contohnya, maka fatwa itu diwartakan.
Diwartakan. Bila diwarta, orang yang mengamalkan amalan Syiah dekat Negeri Sembilan boleh dikenakan tindakan. Kenapa dikenakan tindakan? Sebab fatwa tersebut telah diwartakan. Kan telah diwartakan. Clear tuan-tuan, insya-Allah ya. Baik. Dah 11.40 jam kita. Okey. Kemudian fatwa di Malaysia lagi, yang ini tadi, yang Cik tanya tadi berkenaan dengan isu undang-undang tadi, isu fatwa pakai untuk umum satu Malaysia dan sebagainya ni, yang itu Cik Jihaduddin tanya tadi. Okey, isu undang-undang dekat sini, di sini jawapan dia. Dua jenis cara pengeluaran fatwa di Malaysia. Satu, fatwa kebangsaan, dia langsung tidak mengikat. Sebab apa? Fatwa kebangsaan tidak ada bidang kuasa undang-undang. Kenapa saya kata begitu? Sebab bidang kuasa agama adalah hak negeri. Ya, hak negeri. Apa ni? Banyak juga masuk di sini. Qadiani, ya, contoh Qadiani yang berada di Selangor itu adalah ajaran yang telah diwartakan. Qadiani bukan sesat. Qadiani ini terkeluar daripada Islam. Dia terkeluar dari Islam. Milah Abraham pun dah ada warta. Dah ada warta di beberapa negeri. Apa pandangan Ustaz berkenaan Ghuraba Village? Ghuraba Village saya tak boleh jawab, saya tak tahu. Tak tahu, baru dengar hari ni. Wallahu alam. Dekat negeri mana berlaku pun saya tak tahu ni. Ghuraba Village apa benda pun tak tahu. Dari nak jawab soalan, dia kena faham dia punya situasi. Minta maaf Cik Muhammad Ali, saya tak ada maklumat tentang Ghuraba Village ni. Ya, baik. Kemudian mohon penjelasan berkaitan zakat. Pusat zakat kata perlu menunaikan zakat kepada mereka kerana lebih sempurna untuk diagih kepada bukan 7 asnaf, 8 ya. 8 asnaf. Adakah boleh sekiranya duit zakat kita beri pada orang yang kita rasa susah, adakah zakat kita dikira sah? Okey, saya jawab dulu persoalan ini. Okey, berkenaan zakat. Hukum asal yang di negara kita di Malaysia ini bahawa zakat mesti, ayat saya, zakat mesti dibayar kepada pusat zakat. Ya, badan yang telah dilantik oleh kerajaan, pusat zakat. Zakat mesti dibayar kepada pusat zakat. Satu. Yang kedua, sekiranya zakat itu direct diberikan oleh kita terus kepada fakir miskin tanpa melalui pusat zakat, adakah zakat kita sah? Zakat kita sah. Tetapi berdosa. Siapa yang berdosa? Pembayar zakat tu berdosa. Kenapa berdosa? Sebab melanggar perintah ulil amri. Clear Puan Fadilah ya? Maksudnya memang kita kena bayar zakat kepada pusat zakat. Kalau kita bayar direct pada orang miskin, zakat tu sah, tetapi berdosa. Kenapa berdosa? Kerana kita melanggar perintah ulil amri. Jadi nasihat saya, irsyad saya, selebih elok kita bayar kepada pusat zakat kerana mereka adalah badan yang telah dilantik oleh pihak kerajaan. Masalah kita kadang-kadang, saya rasa macam tak sampailah Ustaz, itu masalah serahkan kepada urusan pusat zakat lah. Clear Puan Fadilah insyaAllah ya. Encik Raihan ke Raihan ke tak tahu ni. Mohon pandangan mengenai pendermaan organ dan darah. Pendermaan organ. Ingat saya, fatwa telah ada berkenaan dengan hukum pendermaan organ ini. Pendermaan organ ini adalah dibenarkan dengan beberapa syarat. Okey, antara syaratnya ialah organ tersebut sekiranya orang itu masih hidup, maka organ tersebut biasanya organ yang ada dua. Contoh buah pinggang. Boleh dia dermakan. Tapi kalau benda tu ada satu je, dia tak boleh derma. Jantung tak boleh derma. Sebab dia akan memudaratkan orang yang satu lagi tu. Okey? Itu pendermaan organ. Kalau orang yang dah mati, boleh tak dermakan organ dia? Boleh. Dengan syarat dia telah mendapat keizinan daripada si mati sebelum daripada matinya dia. Ataupun kita kata sebahagian daripada ulama kata dapat keizinan daripada ahli waris selepas dia mati pun boleh. Okey? Darah pun samalah. Sama, pendermaan darah tak ada masalah. Kalau kita ambil darah daripada orang kafir sekalipun tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Itu dia. Baik. Terima kasih banyak. Jelas. Alhamdulillah ya, pembaca kata jelas tadi. Encik Muhammad bersangka baik dengan ulil amri. Memang kita kena bersangka baik dengan ulil amri. Itu perkara yang sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kaedah fiqh kata tasarruful imam manutun bil maslahah. Setiap tindakan imam pemerintah dia didasarkan kepada maslahah.
Dia mesti tengok, dan maslahah atau kepentingan yang kerajaan tengok, ulil amri tengok, dia tak tengok kepada kepentingan individu, dia akan tengok kepada kepentingan umum. Itu memang kaedahnya begitu ya. Okey, Puan Raihan ke Cik Raihan tak apa. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. Bagaimana hukum fidyah diguna pakai atau pelaksanaannya di negeri-negeri, adakah berbeza-beza Ustaz? Hukum fidyah, fidyah mungkin fidyah puasa ke apa ni kot. Okey, saya anggap Encik Harun tanya berkenaan dengan fidyah ni. Okey, hukum fidyah, ya Ustaz, alhamdulillah. Fidyah ni dia punya kaedah dia sama. Okey, orang yang meninggalkan puasa, masuk puasa satu lagi, dia tak bayar, dia tak qada lagi puasa dia dah kena fidyah. Itu hukum jelas. Okey. Cuma dari sudut pembayaran fidyah, pembayaran fidyah, contoh kita kata pembayaran fidyah ni kan dia kalau masuk tahun satu lagi dia akan ganda. Masuk lagi dia akan ganda. Begitu saya rasa begitu maksud Encik Harun ni, dia akan ganda. Baik. Bila dah berganda-ganda kadang-kadang sampai berpuluh tahun dia jadi ribu-riban jadinya. Jadi nak bayar, masya-Allah tak mampu bayar pula dah. Kan? Baik. Dalam situasi ini adakah kaedah pelaksanaan berbeza di negeri-negeri? Ya, berbeza. Contoh saya bagi kes yang pernah berlaku di Pahang, ada satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu ditelefon kepada kita di pejabat mufti wilayah, ditanya sebab dia nak bayar fidyah banyak. Dia kata bila dia tanya kepada pusat majlis agama di Pahang tu ataupun pusat zakat, saya tak ingat dia sebut, dia tanya pusat zakat kira-kira banyak ni sebab gandaan. Dia kata dia tak mampu bayar. Lalu ditanya saya kata macam mana? Saya rujuk kepada sahabat di Selangor. Rupanya di Selangor dia ada kaedah pengiraan lain fidyah ni. Bagi orang yang tak mampu, dia tak ada ganda. Mana dia ke satu macam tu je. Dia tak jadi tahun satu, tahun depan jadi 2, tahun ketiga jadi 3, tahun keempat jadi 4 fidyah. Tak. Dia kira 1, tahun kedua jadi 2, dia kira macam tu je. Dia kira 1, dia campur semua sekali. Jadi kaedah pelaksanaan fidyah ini memang berbeza di negeri-negeri. Memang berbeza. Tapi dari sudut kaedah kena fidyah itu sama. Mohon Cik Harun ni jelas insya-Allah ya. Perbezaan itu. Jadi boleh ke tidak kita pergi bayar fidyah dekat negeri lain? Okey. Kalau negeri lain tu dari sudut asasnya dia kena selesai dekat tempat dia. Tapi dia kalau dia tak mampu, maka kita kata bolehlah dia selesaikan di tempat yang dia rasa mampu. Macam contoh kalau sebelum saya jawab Cik Harun punya soalan seterusnya tu, macam contoh korban kan. Afdal korban kita buat dekat negara kita, negeri kita, tempat kita, afdal korban ni. Tapi kalau korban di tempat kita mungkin 600, 700 dia tak mampu. Tapi dia nak buat korban. Dia tengok-tengok dekat India ada korban yang dibuat 250. Contoh begitu. Maka dia pergi buat kat India. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab dia nak buat korban tapi dia tak di tempat lain. Macam tu jugalah fidyah tadi. Kalau kita tak mampu bayar di tempat kita, maka yang penting bagi kita ialah bayar. Yang itu dilaksanakan oleh pihak Selangor tu. Negeri Selangor dia kata daripada kita memberatkan orang yang tak mampu bayar, kita buat kaedah pengiraan tidak ada gandaan. Baik, Cik Arun tanya lagi, ada yang jumpa saya minggu lepas, suami baru meninggal, pesan supaya dibayar fidyahnya 33 tahun. Masya Allah. Yang ini memang jadi ribu-riban Cik Arun. Memang jadi ribu-riban. Okey. Saya minta rujuk kepada majlis kaedah pengiraan. Ya. Sebenarnya dia perlu rujuk kepada pusat zakat lebih clear insya-Allah. Sebab urusan kutip zakat dekat pusat zakat. Jadi minta Encik Harun perbetulkan sikit, maknanya minta dia rujuk kepada pusat zakat. Ya, pusat zakat yang berhampiran dengan tempat dia. Nanti dia dah ada sistem pengiraan dia macam mana. Okey, sistem pengiraan boleh dekat situ. Tak ada masalah. Okey, kaedah pengiraan itu boleh rujuk kepada pusat zakat. Okey, masuk majlis itu adalah pusat zakat. Okey, betul. Okey. Dekat sini kena clear betul-betul bahawa pusat zakat ialah agensi mengutip zakat, dia tidak boleh bagi zakat. Maksudnya kalau ada orang miskin, dia susah sangat, dia pergi kepada pusat zakat, dia minta bantuan. Kalau pusat zakat tak bagi, tak boleh marah kepada pusat zakat. Sebab apa? Sebab pusat zakat kerjanya kutip zakat. Tapi kalau saya nak minta zakat, Ustaz, untuk asnaf kat mana? Itu urusan dekat Majlis Agama Islam. Okey, baik. Clear. Okey, Encik Harun clear insya-Allah. Okey, pusat zakat betul dah tu. Kemudian alhamdulillah, terima kasih pencerahan. Alhamdulillah Cik Muhammad Nur. 11.50. Baik, saya teruskan sikit je, ringkas saja. Fatwa negeri dia mengikat apabila diwartakan. Okey, fatwa negeri dia mengikat apabila diwartakan. Macam tadilah. Okey, macam contoh dekat negeri
dia akan ditentukan oleh Dewan Undangan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri. Alhamdulillah. Okey, clear, alhamdulillah. Okey, baik. Kemudian kalau fatwa fatwa kebangsaan dia memang tak mengikat tadi. Fatwa kebangsaan dia tak mengikat, dia cuma sekadar pemberitahuan. Kalau orang tanya, kenapa pula fatwa kebangsaan tak boleh mengikat? Sebab bidang kuasa agama yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan adalah merupakan hak negeri. Isu agama hak negeri. Jadi fatwa kebangsaan, sebab tu JAKIM dia tak boleh ambil tindakan apa-apa terhadap orang yang buat ajaran sesat, apa benda tak boleh. Sebab JAKIM ni dia satu badan penyelarasan hal ehwal Islam di Malaysia. Dari sudut mengambil tindakan undang-undang dan sebagainya, yang itu di bawah bidang kuasa fatwa negeri. Fatwa negeri. Clear tuan-tuan ya? Baik. Alright. Sebab tu kadang-kadang kalau di JAKIM tuan-tuan, dia banyak merujuk kepada pejabat mufti wilayah. Sebab JAKIM tak ada bidang kuasa, tapi pejabat mufti wilayah ada kuasa undang-undang sebab dia dianggap sebagai salah satu agensi negeri. Apa hukum? Cik Reza tanya, tinggal solat Jumaat lebih 3 kali disebabkan pandemik, masjid sudah penuh, ada limit. Baik, hukum meninggalkan solat Jumaat lebih 3 kali kerana ada sebab musabab, macam yang kita kata sekarang ni, contohnya kan kita dah kena suntik 2 dos tapi tak cukup lagi 14 hari, maka tak boleh juga pergi lagi. Okey. Hukum meninggalkan solat Jumaat lebih daripada 3 kali disebabkan orang buat pandemik, itu dianggap meninggalkan solat Jumaat kerana ada keuzuran. Hadis kata meninggalkannya tahawunan. Yang ancaman orang yang meninggalkan solat Jumaat lebih 3 kali ini, dia bermudah-mudahan dalam meninggalkan solat Jumaat tersebut. Kita ni bukan bermudah-mudahan kita nak pergi, tetapi ada halangan. Pandemik, dos tak cukup, dah cukup dos, masa tak sampai lagi, masjid pula dah penuh, 150 orang, tak sempat, maka yang itu kita dianggap tidak berdosa. Orang yang sengaja meninggalkan solat Jumaat, macam contoh kita bagi masjid dibenarkan 150, dekat kawasan dia tu orang-orang yang boleh pergi sembahyang Jumaatnya 100 orang je. Tapi dia tak payah pergilah, tak apalah, yang itu berdosa. Dia dah pandemik ada, dos dia dah cukup, masa dah cukup, masjid tak penuh. Tapi dia tak apalah, malas lah lagi pergi. Yang itu berdosa tuan-tuan. Yang itu berdosa. Okey, sebab jumlahnya masih ada kelompongan lagi dekat masjid tu dia boleh pergi. Tapi kalau tinggal solat Jumaat sebab musababnya pandemik, ada masalah dos tadi, maka yang itu tidak dianggap berdosa. Bukan sekadar 3 kali, 3 tahun pun dia tak pergi kerana arahan pemerintah dan sebagainya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa, bukan tahawunan dalam meninggalkan solat Jumaat tersebut. Okey, baik. Okey, kemudian permasalahan fatwa di Malaysia ni, memandangkan masa kita dah 11.55, jadi saya rasa saya tak sempatlah nak menceritakan semua sekali tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana Ustaz Syahrizan? Saya rasa kita berhenti dulu di sinilah Ustaz Syahrizan, sebab dari sudut yang ini, permasalahan fatwa di Malaysia, ada fatwa tidak seragam, ada fatwa yang tidak seragam, ini terkait, ini banyak cerita ni, kemudian bidang kuasa fatwa, kemudian persepsi masyarakat. Ini contoh-contoh fatwa ni, yang ni kalau saya cerita Ustaz Syahrizan mungkin sampai pukul 1 pula kan. Jadi tak sempat, tak apalah. InsyaAllah yang ini, bahan ni saya akan bagi pada Ustaz Syahrizan. Nanti kalau mana-mana peserta yang ada bersama saya nak, boleh rujuk pada Ilim Kampus Jalbu. Boleh Syekh Syahrizan ya? Boleh, memang macam tu pun Ustaz. Saya minta maaf sebab terlupa nak bagi. Tapi sebelum tu Ustaz Syahrizan ada satu soalan last. Rasa macam tak cukup masa, sangat-sangat jelas penerangan Ustaz. Alhamdulillah. Okey, masa mencemburui, tak apalah. Okey, itu pun dah cukup masanya 1 jam setengah tepat tu saya berhenti rasanya. Jarang-jarang sangat berhenti gitu. Adjust untuk siri seterusnya kod Ustaz, insya-Allah yang ini atas kebijaksanaan pengurusan Ilim Jelebu yang dipimpin oleh Ustaz Norawi, insya-Allah. Saya serahkan saya sebelum tutup ni Ustaz Rizan, saya minta ampun, minta maaf kepada pengurusan Ustaz Norawi, seterusnya kepada sahabat-sahabat di Ilim Kampus Jelebu, dan seterusnya kepada para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, moga-moga penjelasan kita, perbincangan kita pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan di sini, dan paling-paling mohon maaf sebab tak sempat nak menghabiskan cerita berkenaan dengan isu fatwa ni. Ya, moga-moga ada kesempatan di lain ketika insya-Allah. Jadi sekali lagi saya minta ampun, minta maaf. Moga-moga ada kebaikan dalam perbincangan kita. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Syahrizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Najimuddin Abdul Karim, Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan, jangan live dulu, kita nak ambil gambar. Sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada pagi ini, saya minta tuan-tuan dan puan yang masih online, buka kamera, onkan kamera untuk kita ambil gambar sikit. Ustaz Akam dah sedia? Pastikan kamera tuan-tuan dan puan di on kan. Minta kerjasama Okey, Belum Ustaz on Akam. dulu. Kamera belum on. Belum. Okey, dah boleh. Ada lagi yang tak. Ada yang belum on kamera. Mohon kerja semua tuan-puan untuk on kamera. Oh, dah ada yang on the way ke masjid katanya. Tak apa, siapa yang ada lah. Ustaz Akam. Ya betul. Okay, baik, standby. 1, 2, 3. Okey. Baik, terima kasih. Jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz dan juga ke semua peserta-peserta yang sudi untuk online pada pagi yang barakah ini. Sehingga itu, saya juga mewakili pihak ILIN Kampus Jelebu mengucapkan terima kasih, nak mohon maaf kepada penceramah dan juga tuan-tuan dan puan atas segala kelemahan dalam menguruskan majlis kita pada pagi ini. Dan insya-Allah, saya ingat diskusi tentang fatwa ini tidak terhenti di sini. Kita akan buat lagi dalam siri yang seterusnya. Kita akan maklumkan daripada masa ke semasa, insya-Allah. Jadi sehingga itu kita tangguhkan dahulu diskusi kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.